Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni sebab minggu hari tu tak ada PDPR. Jadi untuk hari ni saya akan buat revision, refleksi sikit tentang macam mana nak menjawab latihan buku aktiviti. Okey. Untuk muka surat 15, okey. Setelah saya semak beberapa orang, tak ada masalah. Cuma ramai lagi yang tak faham maksud perkumuhan. Okey, dalam buku teks tu dah nyatakan dah apa itu proses perkumuhan. Bila soalan menyatakan apakah proses perkumuhan, kita kena jawab proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Penyingkiran bahan buangan dari badan. Itu sahaja maksud perkumuhan. Okey, dan lagi satu, ada juga beberapa orang murid yang bila berparu dia hanya membebaskan karbon dioksida. Setelah hari itu dah dimaklumkan, berparu dia mesti menghasilkan dua benda, iaitu karbon dioksida dan wap air. Kenapa ada wap air? Bila kamu hembus, cuba kamu hembus pada cermin kamu berwap, itu adalah terdapatnya kehadiran wap air. Kulit hanya merembeskan peluh, ginjal hanya menyingkirkan air kencing. Peparu saja yang menghasilkan dua hasil buangan. Okey, untuk 15 tak ada masalah. Okey, kita tengok soalan muka surat 16. 16 ni macam kadang-kadang cikgu rasa kamu ni tak nak baca sepenuhnya. Okey. Contohnya ini, dia kata organ yang terdapat. Okey. Dalam buku teks dah nyatakan dah usus ada dua, satu usus besar, satu usus kecil. Ada yang tulis sini usus, sini tinja. Tinja ni bukan organ. Tinja ni bukan organ. Tinja ni hasil perkumuhan. Jadi ingat, kalau organ bagi penyah tinjaan mesti ada tiga. Mula-mula usus kecil, lepas tu usus besar dan dubur, baru dia menghasilkan tinja. Tinja tu bukan organ. Okey. B, dikatakan apa yang dihasilkan? Dihasilkan dalam proses penyah tinjaan. Ramai yang jawab ditanda semua macam ni Penyah tinjaan hanya mengeluarkan tinja sahaja. Peluh ni dihasilkan oleh kulit. Air kencing dihasilkan oleh ginjal. Kena ingat, penyah tinjaan hasil tinja ada dalam perkataan dia. Jadi tolong baca betul-betul. Ini senang je proses perkumuhan dan penyah tinjaan ni. Okey, cikgu rasa kalau yang salah ni mesti jenis tak membaca, main jawab je. Proses seperti biasa, proses penyahtinjaan dalam buku teks ada, itulah jenis yang tekan. Proses penyahtinjaan ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Itu sahaja, yang lain-lain tak payah makan tercerna ke apa benda, tak payah. Itu bukan dia proses dia. Okey. Yang bawah ni barulah cara-cara, ramai yang tak perasan. Dia dah kata dah, maklumat merupakan proses penyahtinjaan. Susun, dia suruh susun. Macam mana berlakunya proses penyahtinjaan? Okey. Mula-mula makanan tak tercerna yang tak dapat diserap oleh badan menjadi bahan pepejal yang berbentuk tinja dan disingkirkan melalui dubur. Itu dinamakan bagaimana terhasilnya proses tinja. Okey. Muka surat sebelah ni 17, macam-macam jawapan dapat. Okey. Fahamkan, sains ni kita tak boleh jawab ikut suka hati kita je. Okey.
dia lebih kepada fakta. Okay. Dia tanya, di manakah kita jumpa simbol ni? Dekat mana kita jumpa simbol ni? Dekat rumah ada tak simbol ni? Tak ada. Jadi tak boleh sebut toilet. Ada sebut toilet, ada sebut tanda, tempat-tempat kencing, tempat apa. Okay, dekat mana kita jumpa? Pasar raya, stesen minyak, ataupun kawasan rehat, R&R tu. Itu yang biasa kita jumpa. Tanda ni, simbol ni. Bukan dia tanya itu maksud apa. Dia tanya di manakah. Di mana tu maknanya tempat. Di manakah simbol ini dapat kita lihat. Okey. Dan B, kegunaan. Apa kegunaan simbol tu? Untuk menjalankan proses perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, ada juga yang guna ayat kencing dan membuang air besar. Membuang air kecil dan membuang air besar. Okey. Dalam istilah sains, kita tak boleh guna membuang air kecil, membuang air besar. Dalam istilah sains, kita namakan dia perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey. Jadi jangan guna lagi air kencing, buang air kecil, buang air besar. Bila dah belajar ni, kamu kena nyatakan kalau buang air kecil tu perkumuhan, buang air besar tu penyahtinjaan. Diberi dekat sini, perkumuhan dan penyahtinjaan perlu dijalankan oleh manusia. Berikan inferen. Okay. Kalau kamu jumpa perkataan inferen ni, dia nyatakan sebab kenapa perkumuhan dan penyahtinjaan perlu dijalankan. Okay. Kenapa? Jadi macam mana kita nak jawab? Kenapa perlu kita menjalankan perkumuhan dan penyahtinjaan? Untuk mengelakkan bahan buangan terkumpul dari badan yang boleh menjadi beracun dan menyebabkan penyakit. Beracun ataupun bertoksid pun kita boleh tulis bertoksid. Itu sebabnya kenapa kita perlu menjalankan perkumuhan dan penyahtinjaan. Sebab bila dia benda yang tak diperlukan dalam badan tu, yang perlu dikeluarkan, dia mengandungi toksid ataupun beracun. Sebab tu dia perlu dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan menyebabkan penyakit. Sebab tu pentingnya kena kencing, kena berak. Berak tu lagi banyak toksid kalau tak buang. Sebab tu kita sakit perut. Itu cara menjawab inferen. Sebab kenapa. Okey, yang ini pun ada juga. Dia tanya dekat sini, nyatakan satu penyakit. Kamu baca tak? Dia nak penyakit. Okey, ada tulis di sini sembelit. Sembelit bukan sakit. Sembelit ni sebenarnya bukan penyakit. Ini bukan penyakit. Penyakit radang usus, kanser usus. Itu penyakit. Penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Itu maksud dia penyakit. Okey. Dekat sini terang-terang dah dia nak penyakit. Tapi tak baca, dia main letak je. Okey. Jadi lepas tolong berhati-hati. Soalan tajuk awal ni mudah sebenarnya. Buku teks, buku rujukan semua ada tulis. Depan buku aktiviti ni pun ada dia tulis. Okey. Okey. Yang muka surat 18. Okey. Azharul kerap menahan kencing. Dia tak suka pergi tandas. Ni biasa ni lelaki. Suka menahan-nahan kencing. Apa akan berlaku kalau dia menahan-nahan kencing? Sebab Azharul ni lelaki. Bila lelaki, dia akan mudah mendapat penyakit batu karang. Sebab bila dia menahan kencing, kencing tu kan dah beritahu dia ada garam mineral. Bila disimpan lama-lama, dia akan menjadi batu karang. Batu karang yang terdapat pada pundi kencing. Itulah yang akan berlaku sekiranya keadaan ini berterusan. Maknanya dia sentiasa menahan. Contohnya pergi sekolah pukul 7, balik pukul 5 baru kencing. Maknanya dia tahan sepanjang hari itu, dia menahan kencing. Jadi proses perkumuhan itu tidak berlaku dengan sempurna. Jadi bila berlakunya, dia akan menjadi penyakit batu karang. Jadi apa yang boleh kita suruh Azharul ni buat? Dia perlulah melakukan perkumuhan. Okey. Dan jangan menahan kencing. Itu saja sebenarnya. Ada yang suruh minum air. Okey. Ni, sembelit ni bukan penyakit.
Okey, sembelit ni bukan penyakit. Sembelit ni adalah sebab tinja kamu tu keras. Okey, kenapa? Kurangnya minum air. Jadi jawapannya, apa yang perlu supaya kita tak sembelit? Minum air 8 gelas sehari. Makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu maksudnya sembelit. Sembelit tu tinja kamu keras sebab kurangnya minum air. Makan nasi, makan je tapi tak minum air, ataupun minum air yang bergas, manis, tak elok lah. Okey. D, nyatakan penyakit. Ni ada yang tak jawab. Dia jawab penyakit tu kat bawah. Nyatakan penyakit. Penyakit apa kalau melibatkan penyahtinjaan? Mestilah berkaitan dengan usus, perut, radang usus, kanser usus. Itu penyakit yang boleh Azharul hadapi sekiranya proses penyahtinjaan tidak berlaku dengan baik. Kenapa berlakunya penyakit radang usus ni? Ini jawapan sebenar-benarnya. Ada dalam video yang telah saya maklumkan, kalau kita simpan tinja kita terlalu lama dalam badan, dia akan berkumpul dan menjadi beracun dan bertoksid. Tinja tu dia beracun dan bertoksid. Bila kita simpan, bila ada cukup masa tak buang, dia akan diserap oleh usus besar kamu tu dan terjadilah radang usus, kanser usus. Jadi bermula hari ni dah belajar pentingnya melakukan proses penyahtinjaan setiap hari. Jangan seminggu sekali. Macam mana nak buat dia untuk sehari? Setiap hari banyak minum air masak, banyak makan buah, macam tu. Jangan ditahan-tahan. Okey. Jadi ini bagi yang dah hantar buku. Okey, tahniah. Tapi kebanyakannya ramai yang tak boleh jawab bila soalan tanya sebab, kenapa. Okey. Jadi untuk menjawab kertas 2 sains ni, kamu kena jawab ikut fakta, bukan ikut bahasa kamu. Contohnya nak buang air kecil, buang air besar, tak ada. Dah belajar dah istilah-istilah sains. Buang air kecil penyahtinjaan, perkumuhan. Membuang air besar penyahtinjaan. Okey, sains ni sangat penting. Hafal istilah-istilah untuk kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey, terima kasih.